Juzuk yang ke-7 Juzuk yang ke-7 okey. Surah yang ke-5. Juzuk yang ke-7 surah yang ke-5 ayat yang ke-48. Ayat 48. Ayat ni 2-3 tempat disebut pada surah Al-Baqarah pun ada tuan ayat panjang tuan-tuan Saya nak tuan-tuan cari ayat yang disebut walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Okey, walakin liyabluwakum fima atakum. Okey, tapi Allah kata kalau kami kendaki nescaya kami jadikan manusia sama tuan-tuan. Satu umat yang sama. Itu sebab saya kata kalau Allah nak bagi kita kaya semua, Allah boleh jadi kita kaya. Betul? Okey, kalau Allah nak kita beriman, semua Allah boleh bagi kita beriman. Tapi itu bukan tujuan kehidupan tuan. Tujuan kehidupan apa? Allah kata walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi tujuan aku hidupkan kamu wahai manusia untuk uji kamu sahaja terhadap apa yang aku beri kepada kamu. Itu saja kehidupan kita. Sihat Allah beri tuan-tuan. Kita berniaga, kita untung, Allah yang beri. Tapi Allah beri itu tujuan untuk kita apa? Allah uji kita sahaja. So sekarang ni wahai manusia, apa kerja kamu? Allah kata fastabiqul khairat. Apa dia? Berlomba-lombalah antara kamu wahai manusia untuk mencari kebaikan. Apa itu baik? Kita faham baik, ikut kehendak kita, betul? Kalau berniaga untung, baik, rugi tak baik. Dalam hidup sihat baik, tak sihat tak baik. Salah tuan-tuan. Kalau kita gantungkan baik tuan-tuan, ikut kita punya kehendak, keinginan, apa akan jadi kat kita? Sepanjang-panjang hidup ni kita akan stres. Sebab apa tuan-tuan stres? Sebab apa? Kita punya keinginan tidak ada penghujungnya. Cuba tuan-tuan tengok dalam sejarah kehidupan tuan-tuan. Dulu tak ada kereta, apa cakap? Dulu tak ada kereta, apa cakap? Kalau dapat beli kereta ni memang best. Bila dah ada kereta, motor pula. apa cakap pula? Motor besar lah. Kereta besar. Keluar model baru. Kita punya kereta dah tak apa? Tak bagus, tak nak model baru pula. Maknanya tuan-tuan, keinginan kita sepanjang-panjang masa tuan-tuan tidak akan puas. Kalau kita base perkataan baik itu, bahagia itu berdasarkan apa yang kita nak. Itu sebab definisi baik ni Allah tidak letak berdasarkan apa yang kita kehendak kita, tapi mengikut kehendak siapa? Kehendak Allah. Apa baik pada kehendak Allah tuan? Baik pada kehendak Allah adalah apabila setiap aktiviti yang kita lakukan itu mengikut peraturan Allah. Itu baik. Nampak tak? Itu sebab Allah kata kat sini, berlomba-lombalah kamu mencari kebaikan. Kalau kita bekerja tuan-tuan, pastikan kerja kita itu kita mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Makna kerja kita itu tuan-tuan bukan sahaja kita dapat duit, tetapi apa yang dipanggil pahala tuan-tuan. Apa makna pahala? Pahala nilai dia lebih tinggi daripada duit tuan-tuan. Sebab saya dah cakap dulu, pahala boleh sembuhkan kita kalau kita sakit. Pahala boleh sembuhkan anak-anak kita. Pahala boleh jaga keselamatan kita. Duit tak mampu jaga benda tu tuan-tuan. Itu sebab kenapa objektif kita bekerja, walaupun kita perlu duit tuan-tuan, dengan pahala Allah akan bagi kita duit yang cukup. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan bekerja semata mengharap duit, tidak mengharapkan pahala, makna tidak pastikan kerja tuan-tuan itu mengikut peraturan Al-Quran dan Sunnah, duit yang tuan-tuan dapat tu akan membinasakan tuan-tuan balik. Dia akan menyeksa hati tuan-tuan balik. Nampak tak? Nak macam tu? Itu sebab tuan-tuan, kita kena tahu kehidupannya apa yang sebenar. Kita kena tahu apa objektif kehidupan. Dan nak tahu benda tuan-tuan, kena belajar Al-Quran. Kita nak faham Quran, kita kena faham Quran secara praktikal tuan-tuan. Tapi tidak ada satu buku pun yang ditulis yang boleh bagi kita pemahaman secara praktikal. Pemahaman praktikal tuan-tuan, siapa boleh bagi? Allah sahaja. Dan itu dipanggil hidayat. Macam mana nak dapat tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan nak dapat pemahaman praktikal dengan Al-Quran ni? Tuan-tuan buka pada surah Al-Baqarah.
ayat 282. Pemahaman praktikal tuan-tuan hanya Allah boleh bagi tuan. Kalau kita ngaji Quran tuan, kadang-kadang kita baca satu ayat. Kalau kita tak tahu bahasa Arab, kadang-kadang kita baca dia punya makna. Kadang-kadang kita faham, kadang-kadang kita tak faham, betul tak? Kadang-kadang kita faham secara teori, tapi secara praktikal kita tak faham. Sekarang ni nak faham secara praktikal macam mana? Tuan-tuan buka pada ayat 282 tu. Ayat tu panjang tuan-tuan, ayat tu mengenai hutang. Okey, saya nak bawah sekali. Second line sebelum last apa tu? Line yang terakhir tu. Okey. Dekat hujung apa tu baris yang terakhir, baris yang sebelum akhir tu, Allah sebut wattaqullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wahai manusia, bertakwalah. Apa makna bertakwa? Lakukan amal soleh. Belajar Al-Quran dan Sunnah. Apa yang kita faham hari ini kita laksanakan dengan ikhlas, Allah akan buka pemahaman yang praktikal pada kita. Allah kata, aku akan didik kamu. Wa yu'allimukumullah. Aku akan didik kamu, wahai manusia. Siapakah selain daripada Allah yang paling baik untuk jadi guru kepada kita, tuan-tuan? Sedangkan Allah tu siapa? Innahu hakimun alim. Allah ni sangat bijaksana dan sangat mengetahui, tuan-tuan. Jadi kalau kita dididik oleh Allah, tuan-tuan, hari-hari kita akan jadi manusia yang bijaksana dan manusia untung. Ingat tuan-tuan, semua results is future events, betul? All results future events, betul tak? Who knows future events? Nobody knows except Allah. Nampak? Jadi kalau kita berharapkan suatu result, tuan-tuan, dan kita harapkan kebaikan pada suatu result itu, Allah saja yang pegang result. Dan orang yang baik dengan Allah sahaja, tuan-tuan, Allah akan bagi result yang baik untuk mereka. Nampak? Itu sebab seni kehidupan, tuan-tuan, ya, hidup ni very simple. Life is on the activity. Life is on the activity. Dan kita punya kerja, tuan-tuan, apa dia? Focus on activity. Ayat yang terakhir, tuan-tuan, sebelum saya tutup, tuan-tuan buka pada surah, statement yang saya buat tadi, tuan-tuan buka pada surah Hud. Ayat ini very important, tuan-tuan, untuk guide kita every day. Pada surah Hud, tuan-tuan, surah yang ke-11, juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12, surah yang ke-11, ayat yang terakhir sekali. Ayat 123. Saya rasa saya dah mention tu, tapi saya nak ulang balik because it is very important. Sebab kenapa, tuan-tuan? Sebab pemikiran kita, tuan-tuan, banyak telah dipegang oleh Western punya filosofi. Okey, Western punya filosofi. Bila menyaga nak untung. Konsep kejayaan pun kadang-kadang manusia faham salah. Konsep rezeki manusia faham salah. Kita faham rezeki apa yang kita terima, betul tak? Dalam Quran sebut rezeki apa yang kita beri. Terbalik, nampak? Dan banyak lagi konsep-konsep. Konsep risiko pun manusia faham salah. What is risk management? Pengurusan risiko. Siapa yang duduk dalam risk department kat sini? Ada kan? Ada risk management department kat sini kan? Ada? Mesti adanya. Petronas mesti ada risk management department. Sebab apa risiko dengan niaga dengan minyak dia tinggi. Okey? Nampak? Macam mana nak handle risk? Itu masalah yang saya cerita, tuan-tuan. Itu sebab kita nak belajar risk management, tuan-tuan, kena belajar daripada Quran. Baru kita dapat handle risk effectively. Kita belajar nak niaga pun kita kena belajar daripada Quran. Baru kita boleh untung niaga. Okey? Macam benda macam-macam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak berjaya dalam kerjaya pun, tuan-tuan kena belajar daripada Al-Quran. Kalau tuan-tuan akan jadi berjaya dalam kerjaya, tuan-tuan. Okey, balik pada saya sebut pada ayat 123 ni, Allah kata walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'ul amru kullu. Kepadanya lah semua urusan itu dikembalikan. Maksud, tuan-tuan, semua result itu adalah pada tangan Allah. Semua result duduk pada tangan Allah. Itu dalil ayat bahawa we have no share over results. Kita tidak ada share dalam menentukan sesuatu keputusan. Okey. Jadi dalam keadaan macam tu, tuan-tuan, apa perlu kita buat? Macam mana nak hilangkan tekanan kita, tuan-tuan, bila kita bekerja atau berniaga kita stres? Macam mana nak kurangkan kita cushion down our worry
Sebab apa, bila kita berniaga mesti ada worry, betul tak? Macam mana nak cushion down kita punya worry? Allah kata focus on effort only, wahai manusia. Fa'budhu, perkataan fa'budhu, wahai manusia, abdikanlah diri kamu kepada aku. Meaning that kamu penjaga itu, kerja kamu pastikan penjagaan itu ikut peraturan aku saja. If you can do that, wahai manusia, apa Allah akan buat kat kita? Allah kata wa tawakkal alai. Apa mana tawakal? Apa? You can trust me. Kalau kita cakap berserah-besaran kadang-kadang tak begitu apa? Dia masih lagi teoretikal. Okey, maknanya kita boleh trust Allah. Apa trust Allah? Allah akan jamin kehidupan kita, yang kita nak baik Allah akan bagi. Tapi kita faham baik apa? Untung tak tuan-tuan. Maknanya kita trust Allah kalau kita pastikan